Assalamualaikum dan selamat malam saya ucapkan kepada semua yang hadir. Adakah sebelum kita mulakan event kita pada malam ini, adakah semua boleh dengar apa yang saya sedang cakapkan? Kalau boleh dengar, minta cakap boleh di ruangan chat kami ya. Boleh ya, semua boleh dengar dengan jelas. Harap semua sudah boleh dengar ya. Okey, baik. Okay, saya just mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin sekalian yang sudi meluangkan masa untuk mendengar sedikit sebanyak tentang sharing kami dari Investment Bank dan penceramah jemputan kami yang special pada malam ini iaitu Dr. Zaharuddin. Kami akan mengkongsi berbagai jenis aspek dari segi Islamic stockbroking dan sebagainya dengan tajuk Jutawan Dunia dan Jutawan Akhirat. Sebelum kita bermula, saya ingin memperkenalkan diri saya adalah Nasir, Muhammad Nasir bin Noran dan saya daripada M Investment Bank, seorang licensed dealer representative dan saya ingin juga berkongsi tentang produk kami sebelum kita pergi kepada penceramah jemputan kita pada malam ini. Sedikit perkongsian tentang produk-produk yang kami tawarkan di M Investment Bank. Sebentar ya, saya kongsi slide saya. Okey, baik. Ini kami ada pada Investment Bank. Mari saya kongsi sedikit sebanyak tentang apa produk yang kami ada. Okey. Okey, kami di M Investment Bank kami diasaskan pada Ogos 1975 dan M Bank Group merupakan salah satu bank yang ada di Malaysia yang juga memberikan servis seperti pasaran saham dan seperti anda lihat di dalam slide, ini adalah antara anugerah-anugerah yang kami terima atas sokongan yang berterusan kepada servis yang kami berikan kepada klien-klien kami. Untuk akaun Islamik, saya akan fokuskan lebih kepada akaun Islamik kerana malam ini kita akan lebih kepada Islamik. So kami mempunyai dua akaun Islamik iaitu akaun e-direct Islamik dan juga akaun collateralized trading Islamik. Perbezaan di antara Islamik dan juga konvensional lebih kepada syariah screening metodologi yang telah diterangkan oleh Dr. Zaharuddin pada sesi pertama kita dan sambungan pada malam ini. So kami juga mempunyai foreign investing services di mana anda boleh juga trade di luar negara. Okey, so untuk e-direct ataupun cash upfront kami ialah cash upfront punya account, maksudnya anda perlu masukkan sejumlah wang untuk mendapatkan trading limit iaitu 99% daripada deposit yang dimasukkan dan mempunyai brokerage yang lebih rendah iaitu 0.05% minimum RM8. Kami juga mempunyai trust dividend 1.9% setahun. Berbeza dengan collateralized trading, jika anda lebih kepada seorang trader yang perlukan trading limit yang lebih, kami juga memberikan 3 kali ganda cash campur 2 kali ganda nilai saham yang anda sudah pick up atau sudah settle. So ada lebih trading limit dan untuk keselesaan, untuk flexibility anda bila anda memerlukan limit lebih untuk jual beli di pasaran saham. Okey, oleh kerana itu kami juga mempunyai brokerage yang lebih tinggi untuk collateralized account, tapi 0.4% untuk bawah 100,000 dan 0.2% bawah lebih daripada 100,000 minimum RM28. Tapi amount ini juga boleh berubah berdasarkan kekerapan anda trading, so anda boleh mendapat online brokerage yang lebih rendah berdasarkan trading anda. Selain daripada itu, collateralized trading juga memberikan 2.35% setahun berdasarkan duit yang tak digunakan. Untuk foreign investing services pula, kami juga menyediakan online trading untuk Singapura dan US buat masa ini. Anda juga boleh trade di pasaran saham lain, tapi itu adalah mempunyai untuk offline trading. Offline trading ya, maksudnya anda perlu memberitahu dealer kami ataupun saya untuk jual beli saham. So tapi kalau online kita ada Singapura dan US. Okey, selain daripada itu untuk
untuk membership program, kita juga mempunyai keahlian ME Lead yang memberikan 5 level market depth, exclusive pass untuk event dan seminar dan juga news seperti Nikkei Markets. Selain itu, kami juga mempunyai pelbagai jenis kempen-kempen yang sedang berlangsung seperti Trade and Be Rewarded dan pelbagai hadiah-hadiah yang menarik seperti Touch 'n Go e-wallet credit, Aeon dan Parkson vouchers. Kami juga mempunyai online workshop Bankcase atas talian jika anda ingin belajar untuk baru bermula untuk belajar berniaga saham. Mungkin anda tidak biasa dengan saham. Anda boleh juga, kita mempunyai bengkel-bengkel atas talian, dalam talian, dan juga selain daripada itu anda boleh juga mendapatkan private coaching daripada dealer-dealer anda. Okey, seperti yang ada dipaparkan dalam skrin, dealer-dealer yang ada adalah antara saya, iaitu Nasir, Ian dan Kelin, iaitu sahabat saya. Anda juga boleh scan QR code. Saya juga akan masukkan QR code ini sebentar kepada dalam chat untuk anda kontak saya pada masa-masa yang berlainan jika anda tidak selesa nak dengar Ustaz punya sharing pada malam ini ya. Okey, mungkin kalau ada soalan juga boleh juga WhatsApp saya. Okey, saya akan berhenti kongsikan sebentar. Okey, supaya saya kongsikan. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya soalan dulu sebelum saya, sementara saya mencari QR code-nya. Okey, tak apa. Okay, saya nanti akan cuba kongsikan sewaktu sebentar lagi. Okey, sebelum itu saya mengenalkan penceramah jemputan kita yang istimewa pada hari ini, iaitu Dr. Zahrudin, yang tidak lain dan tidak bukan seorang tokoh dalam perbankan Islam di Malaysia dan serta beliau menjalankan pelbagai peranan di peringkat syarikat korporat, memegang jawatan kerajaan dan bukan kerajaan seperti Syariah Advisor of Umara, Exim Bank, Siddiq Salam Malaysia dan lain-lain. Beliau juga dilantik sebagai pengurusi jawatan kuasa syariah di BNP Paribas, Exim Bank, PNB, Mara dan Posted Credit. Beliau juga adalah ahli jawatan kuasa syariah dalam Suruhanjaya Security Malaysia, RRG Bank, Deutsche Bank, KWSP Malaysia, Standard Chartered, Sadiq Malaysia, BNB Securities, Security Takaful Malaysia dan pelbagai lagi. Tanpa melengahkan masa, diperjemputkan Ustaz Dr. Zahrudin untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang topik kita pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengurusi, seterusnya kepada seluruh peserta yang hadir pada malam ini. Sesi yang kedua, sambungan kepada sesi yang pertama. Walau bagaimanapun, jika mereka yang hadir pertama kali pada malam ini, insya-Allah saya akan cuba untuk tidak menjadikan anda tergantung-gantung, tertanya-tanya bagaimana yang pertama ya. Jadi kita harap yang hadir pada hari ini pun dapat memahami the whole picture daripada sharing yang akan saya laksanakan pada hari ini. Baik, jadi saya akan share slide ini untuk perkongsian. Okey, jadi pertama kita ucap terima kasih kepada M Investment Bank atas jemputan kepada saya untuk berkongsi pada hari ini dan sebelumnya. Sebagai permulaan, saya ingin berikan sedikit peringatan kepada semua hadirin. Jadi di era global, era digitalisasi ini, era digital ini, berkembang biak juga pelbagai scammer dalam bab pelaburan. Khususnya ada saja yang mendengar tentang rakyat mendapat
sedikit imbuhan daripada kerajaan sebagai contoh, ataupun boleh keluar duit daripada EPF, maka mereka akan begitu agresif sekali menggunakan media sosial. Atas kelemahan media sosial itu sendiri, mereka dengan mudah saja mengambil gambar-gambar orang-orang yang boleh dipercayai, tokoh-tokoh, termasuk gambar saya juga menjadi mangsa cukup banyak. Yang pertama, mereka akan gunakan gambar-gambar kami untuk menipu rakyat, menipu ramai orang untuk letak duit dengan dapat pulangan segera. Contohnya letaklah 1,000 ke 2 minggu dapat return. Ini semua pembohongan, tak ada kaitan sama sekali dengan mana-mana orang dalam gambar tersebut. Sebab tak ada orang yang akan yang patuh syariah dan ikut undang-undang akan buat macam itu. Sebab itu tak ikut undang-undang. Satu. Yang kedua, kalau mereka tak guna gambar kita, mereka akan gunakan nama syarikat yang betul tapi mereka tipu. Kan? Jadinya M Investment, mungkin nama ini adalah nama yang betul, tapi mereka boleh buat Facebook yang palsu atas nama M Investment, logo M Investment, buat 2, 3, 4 entry macam M Investment yang betul, kemudian mereka mula menipu. Dah tipu pun bila buka akaun tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mestilah menjadi orang yang bijak, berhati-hati. Kalau nak tengok atas nama institusi, atas nama individu, mestilah individu itu kalau dia tokoh, tak akan ada saja dia punya Facebook tu ada 6 orang je follower, 5 orang je follower. Itu nampak sangat penipuan akaun yang baru buka. Ya. Jadi kalau macam yang ketiga, mereka mungkin tak buat macam tu. Mereka akan terus guna nama individu pula. Nama saya sebagai contoh, ada dalam 80 Facebook palsu atas nama saya dengan gambar saya. Kan? Lepas tu dia akan masuk, dia akan copy paste daripada Facebook betul saya. Kemudian orang dah keliru, dia akan masukkan, ajak orang pergi program-program semacam ini. Ada kalanya dia tak terus suruh berlabur, tapi dia ajak program macam ini. Jadi itu yang masalah tu. Tapi bukan saya lah yang membentang, dia orang lah yang membentangnya. Lepas tu dia akan sebutlah, kalau kamu labur RM1,000 dapat pulangan 20% setiap minggu, macam itulah lebih kurang. Jadi mereka semakin licik, dan saya dah dengan tim saya dah memang tiap-tiap minggu duk lapor ke Facebook. Dah beratus-ratus Facebook palsu dipadam oleh Facebook, tapi mereka mempunyai pekerja-pekerja asing yang ramai. So setiap minggu mereka akan buka lagi Facebook palsu untuk menipu ramai dalam bab pelaporan. Jadi saya kena ingat dan kena faham, kena kenal pasti manakah dia anjuran program yang betul. Macam program hari ini, macam program kita hari ini pun susah untuk kita iklankan, sebab bila mana orang kita telah bagi warning, dia jadi super sensitif pula. Dia tak erti nak kenal pasti mana betul mana salah. Yang betul pun dia kata salah. Yang salah dia kata salah tu okey lah. Tapi program yang betul pun dia kata salah juga. So itu masalah dia. Bagi orang-orang yang begitu naif di luar sana kan, mereka tak ada pengalaman bab-bab ni, mereka termasuk pula sifat ketamakan tu pun ada juga kan, nak untung cepat, lalu mereka senang ditipu. Jadi saya nasihatkan agar berhati-hati. Nampak saja nama saya, pastikan follower yang mesti ada 30,000 ke atas. Mana-mana Facebook saya tak ada 30,000 ke atas, semua palsu. Semua palsu. Saya ada 3 Facebook yang betul, yang Facebook page lah yang betul, yang lain adalah palsu. Dan saya takkan pernah mengajak kepada mana-mana pelaburan dengan pulangan tetap dan seumpamanya. Jadi saya tak akan ajak kepada pelaburan melalui Facebook lah, kan. Saya ajak jual barang, okey. Baik, jadi itu adalah sebagai peringatan kepada semua, sebab bila saya cerita perkara ini, sebab bila kita ni golongan yang nak fikir, nak bincang pasal pelaburan, saya memang kita kadang-kadang terjebak dalam perkara ini, walaupun kita seorang profesional, orang bijak, tapi kadang-kadang kita tak perasan. Okey. So jadi apa yang kita nak bagi sebagai mukadimah yang kedua, iaitulah kita membincangkan pasal syariah investing, kerana syariah merupakan tiang seri kepada pendapatan dan perbelanjaan kita. Di akhirat nanti akan ditanya satu persatu, tidak berganjak 2 kaki anak Adam pada hari kiamat, kecuali setelah ditanya 5 perkara. Yang pertama ditanyakan kepada umur, di mana dihabiskan, ilmu di mana digunakan. Ditanya tentang yang ketiga, harta, daripada mana dia dapat.
dan yang tentang harta, kepada mana dia belanjakan. Yang kelima, tubuh dia, dekat mana dia gunakan kesihatan tubuh dia. Jadi dekat sini 2/5 adalah mengisahkan kepada persoalan harta. Jadi dekat sinilah kita tengah-tengah kita gairah untuk multiplykan kita punya wealth, kita punya surplus, excess money, ataupun sebahagiannya kita gunakan duit simpanan lagi. Jadi jangan kita sampai kelabu mata memikirkan persoalan gandaan pendapatan sehingga kita mengabaikan persoalan halal haram. Baik, jadi yang kedua, bila kita cerita pasal pelaburan, maknanya pelaburan ni melalui pembelian dan penjualan. Jadi kalau kita masuk dalam mana-mana pasar, disebutkan oleh Umar Al-Khattab, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqaha fi din. Jangan jual beli dalam pasar kami kecuali kamu dah melengkapkan diri kamu dengan ilmu yang berkait dengannya. Jadi bila kita cerita pasal saham ni, kita kena fahamlah apa yang perlu kita tengok, dari sudut hukumnya boleh ke tak boleh dan sebagainya. Dan juga disebutkan dalam satu hadis, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang terbina daripada yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Baik, jadi sekarang kita lihat kepentingan investing. Kalau kita lihat contoh, walaupun bukanlah contoh yang ideal, tetapi kita lihat bagaimana Warren Buffett beliau menggunakan equity atau saham untuk menggandakan kekayaannya dengan begitu drastik, pada usia sebelum tu hanya mempunyai berapa saja pada usia yang muda, tapi pada usia 50 lebih dengan meletakkan saham pada syarikat yang ada potensi yang bagus, tanpa mengharapkan pulangan jangka pendek, tapi beliau bersabar pulangan jangka panjang. Kita boleh lihat kita boleh lihat pada usia 37 beliau memulakan dengan agak aktif saham ni. Kalau kita tengok sebelum tu dia agak organik jugalah, kita boleh katakan. Tapi mungkin ilmu dia telah meningkat pada umur 37, menjelang 39 telah menjadi 25 juta dan seterusnya 34, dan kemudian pada usia yang 53 ke 56 telah mencecah sebagai seorang bilioner. Dan kemudian kita boleh lihat bagaimana pasaran saham meningkat dengan lebih ramai orang yang menyertainya, lalu menjadikan kekayaan dia meningkat berpuluh-puluh kali ganda. So jadi dekat sinilah ramai masyarakat yang diberikan pendedahan awal daripada sekolah. Mereka kalau bijak dalam pelaburan saham, mereka akan apabila sampai usia dewasa, mereka sudah pun mempunyai portfolio dalam saham-saham yang telah pun berkembang. Jadi kalau kita lihat syarikat-syarikat yang terbesar dalam dunia, jadi yang diketuai oleh Apple lah, pada nilai 2.38 triliun. Jadi sebelum ni ada dua company lah yang sampai 2 triliun, tapi sebab saham pada peringkat ini adalah agak bercampur baur, bearish sikit, iaitulah banyak penjual daripada pembeli, lalu saham-saham semuanya jatuh. Tapi jatuh ni tanda bagus, correction orang kata. Correction ni maksudnya dia membetulkan. Kalau dulu Tesla punya PE ratio adalah sampai 1000, tapi sekarang sudah jadi 50 lebih saja. Menunjukkan saham akan berfungsi juga, ada juga fungsi dia untuk membetulkan balik harga pada harga yang tepat. Jadi yang sampai triliun ada 4 syarikat. Sebelum ni ada 5, tapi Amazon dah jatuh daripada 1 triliun. Tesla dulu sempat mencecah 800 bilion, tapi sudah jatuh jadi 500 bilion. Tapi kita boleh lihat inilah syarikat-syarikat terbesar dalam dunia yang kebanyakannya berpusat di Amerika Syarikat. Jadi Saudi Aramco sahaja yang di Saudi Arabia. Jadi kalau Malaysia pula, market cap ni maksudnya market capitalization, iaitulah harga pasaran yang orang sanggup beli saham dia. So kalau saham dia tu ada 1 bilion unit, orang sanggup beli dengan harga RM1, maka 1 bilion lah dia punya market cap, nama dia.
Kalau orang sanggup beli dengan RM2, maka 2 bilion lah. Maksud dia, tak kira lah yang membeli itu adalah orang lain atau kita sendiri yang membeli balik saham kita yang ditawarkan. Jadi kalau orang macam saham di pasaran saham, kalau orang nak manipulate boleh. Contohnya saham katalah saham Top Glove kan, harga dia berapa sen? 70 sen. Katalah owner dia beli sendiri dengan harga 78 sen. So jadi orang pun nampak, ada orang beli di 78 sen, orang pun pakat beli belaka dengan harga yang sama ataupun lebih lagi. Maka itu adalah strategi yang berlaku di pasaran saham ataupun di pasaran private equity, kan? Jadi nilai valuation itu bergantunglah. Kalau orang tak setuju, saya tak setuju harga saham Top Glove 78 sen, saya nak tunggu di 60 sen baru saya beli. Tunggulah. So, jadi orang tak setuju dia tak beli, orang setuju dia beli, kan? Jadi masing-masing melihat kepada apa yang mereka yakin syarikat tu akan bawa. Begitu ya. Jadi kat sini dalam Malaysia saham yang terbesar adalah Maybank. Top Glove itu hampir jadi nombor 1, dia nombor 3 begitu. Tapi lepas tu dia pun jatuh merodom sampailah nombor entah berapa kan. Jadi miskin, kalau miskin jadi teruk sangatlah, hilang berapa bilion. Itulah pasaran saham kat sini. Price dia RM8.99. So pada sekarang ni market cap dia 54, jauh meninggalkan tempat kedua ya. 5 kali ganda daripada IHH Healthcare dan Tenaga Nasional dan seumpamanya. Jadi kalau kita lihat 54 bilion USD ya. USD bukan ringgit ni USD, sorry. So jadi kalau ni ada 54 bilion, tengok yang terbesar tadi mana? Beratus-ratus bilion kan? Beratus-ratus bilion. So maknanya sangat jauh lah market Malaysia ni berbanding dengan global kan. Tapi tak mengapa, dekat situ tidaklah bermakna kita tak boleh buat untung kalau kita melabur dalam saham di Malaysia. Sentiasa boleh. Sebab itulah dekat Malaysia ni pun saham-saham yang ada kat sini pun untungnya pun beratus-ratus juta juga ya, berbilion juga sebahagiannya kan. Baik, jadi kalau kita lihat kat sini, kalau ada orang yang melabur dalam Tesla pada tahun 2010, mereka ni dah 4,000 kali ganda dah 4,000% dah untung dia. Ya, kalau diletak dekat sini 1 juta, dia dah 1 juta kali 4,000 kan. Jadi tak terkira lah kita banyak ni tu. Kan, jadi begitu juga dengan Netflix, dengan Amazon, dengan Apple yang lebih steady, tak berapa tinggi sangat. Tapi saham Tesla ni dah jatuh sikit lah, tapi maknanya masih tinggi lagi lah. Ya, jadi kalau ada orang masuk dah setahun pun masih lagi boleh untung, ataupun 2 tahun masih lagi untung yang agak besar ya. Baik, jadi pelabur-pelabur ni adalah daripada 3 golongan. Yang pertama sekali institusi, awam, Malaysia dan swasta dan awam ya. Kalau swasta dan awam tu dua-dua ada, foreign ada, local pun ada. Begitu juga dengan orang awam dan juga ada yang dipegang oleh pengasas dia, iaitulah ataupun pemilik dia, iaitulah macam Tesla, Elon Musk peganglah dalam 16 ke 20%. Sebab tu dia adalah orang jadi orang terkaya sebab bila saham dia orang sanggup beli dengan harga yang mahal kan. Jadi mereka boleh jual, mereka boleh beli semula dan seumpamanya. Jadi flow pelaburan pula, cara kita melabur dia ada 2 kaedah yang ringkas lah. Banyak lagi kaedah. Yang pertama, kalau kita ni pelabur, kita ni tak reti ilmu-ilmu pelaburan ni, kita boleh pergi terus meletakkan duit kita dekat fund manager. Fund manager ni adalah unit amanah namanya, iaitulah macam ASB, macam-macam lah. Jadi mereka ini akan ambil upah sebab mereka kena gajikan orang-orang yang berpengalaman untuk melaburkan saham orang ramai kepada pasaran saham dengan mengikut kepintaran mereka. Lalu kita kena bayar awal-awal lagi, kita dah kena bayar 3% pada dia. Kalau kita tak 100,000, dia dah ambil awal-awal 3%. Lepas tu kalau untung lagi mungkin ada lagi kiraan dia. Kita kena tengok lah. Jadi kalau kita ni ada duit lebih dan kita rasa kita tak berapa ada waktu dan tak sempat nak belajar dan kita banyak fokus yang lain, kita bolehlah ambil yang pertama ni. Tapi kita rugi awal-awal kerana awal-awal dia dah ambil lah.
dan tak semestinya dia untung. Kan? Jadi macam tahun 2022 ni banyak sangat fund manager yang rugi, jadi tahun lepas pun banyak juga yang rugi. Jadi tahun 2020 je banyak yang untung. Tahun 2021, 2022 dah hujung-hujung 2021 tu banyak sangat yang rugi. Jadi mereka gunakan kepintaran mereka pun rugi juga. Sebab memang market dia bukan kira pintar saja yang nak boleh untung ni. Macam-macam lagi faktor lain kan. Jadi kalau tuan-tuan rasa tak nak buang duit bagi kepada fund manager, tuan-tuan boleh jadi kumpulan yang kedua, iaitulah tuan-tuan pelabur, tuan-tuan belajar sendiri, ambil peranan fund manager, tuan-tuan pergi buka platform macam dengan M-Invest, tuan-tuan pilih sendiri saham, pilih sendiri dan labur direct. So itulah kelebihan dia sekarang berbanding dulu. Dulu kita ni kalau kita nak direct, kita tetap kena ada remiser, dealer, kan, macam tuan pengurusi kita. Kalau dulu kita nak beli saham, kita kena call dia, dia tolong beli. Jadi dia leceh, dia lambat. Saham ni naik turun, kita nak call dia tak angkat-angkat, kita WhatsApp dia belum balas, dia saham tu harga bergerak setiap minit, setiap saat. So jadi itu dulu punya style, kan. Tapi sekarang semua sudah ada online. So jadi kita boleh buka sendiri dan boleh belajar sendiri bila nak beli, bila nak jual, dan kemudian kita boleh klik sendiri, beli, klik sendiri, jual, masukkan duit automatik, keluarkan duit, semua kita boleh buat sendiri. Kan? Jadi remiser tu membantu kita untuk pendaftaran, dan kalau kita ada apa-apa perlukan bantuan dia nak faham sikit-sikit, dia akan ada buat kelas dan seumpamanya. Jadi itulah yang ditawarkan oleh M-Invest ni. Kan? Dia ada trading platform. Dan kalau tuan-tuan nak faham trading platform tu apa, itu kena masuk dalam kelas percuma yang dianjurkan oleh M-Invest ni. Mereka akan tunjukkan apa elemen yang ada dalam trading platform, macam mana nak mengendalikannya dan sepertinya. Ya. Baik, jadi bila tuan-tuan dah masuk dalam trading platform, perkara inilah yang akan berlaku pada waktu pasaran saham dibuka. Pada waktu malam macam sekarang, tak buka, tutup. Kan? Dia buka waktu office hour lah. Kan? Waktu office hour yang tidak ada cuti. Jadi kita ni orang nak beli, kalau kita belum beli, kita ni masuk-masuk, kita masukkan duit dekat dalam trading platform, kita pun ready nak pilih saham apa. Itu kita kena faham-faham lah untuk pilih tu. Lepas kita dah pilih, kita pun tengok saham yang kita minat, saham ABC contohnya. Kita pun try, tekan kat situ, kita order. Kita order, kalau siapa saham tu katalah harga RM1, kita kata, kita pun masuk order, kalau saham ni harga 95 sen, siapa sanggup nak jual? Aku nak beli 2,000 unit atau 2 lot ataupun 20 lot. Kan? Jadi orang-orang yang memiliki tu dia tunggu, dia tengok je dekat sistem tu. Kalau dia tengok nampak macam dia tak nak pegang lah, dia pun tekan je sell dengan harga 95 sen. So kena dengan kita punya, namanya match. Berlakulah ijab wa qabul. Dekat situlah berlaku akad secara tanpa lafaz tetapi secara online, digital melalui sistem. Jadi ijab dan qabul itu berlaku di trading platform. Maka dekat situ tak perlulah kita risau, tak perlu ada lafaz ke, tak perlu sebab semuanya secara bertulis, ya. Dan harga naik dan turun adalah bergantung kepada demand and supply, market forces, market makers dan speculators. Semua empat ni bergabung jalin. Ada kalanya pada satu-satu hari speculators kuat, ada kalanya speculators berjaya mencipta demand, ada kalanya market makers keluar daripada saham-saham tertentu, maka mencipta supply yang terlalu banyak, lalu harga menjadi jatuh. Ya, ataupun market forces. Contohnya, kita belum ada Perdana Menteri. Katalah ada parti-parti tertentu dan individu-individu kepimpinan daripada parti tertentu ada kaitan dengan beberapa syarikat yang tersenarai. Lalu kalau dia naik saja parti itu merintah nanti besok ni, kan? Maka saham-saham yang berkait dengan pemimpin terbabit atau parti terbabit akan naik. Tengok nanti. Kan? Tapi tuan-tuan kena belajarlah apa dia saham yang ada kaitan dengan mana-mana parti lah. Kan? Ada saham yang walaupun betul ke tak betul, tapi persepsi. Dia macam politik lah, dia perlawanan persepsi. Kadang-kadang betul memang pemimpin-pemimpin dalam parti tu ada saham kat situ. Tapi ada kalanya
atau dimiliki oleh anak dia, dimiliki oleh adik dia. Jadi orang akan persepsi pelabur ni, ni mesti akan dapat kontrak banyak ni. So dia kepung masuk. Tapi kalau tuan-tuan nak join tu, itu hati-hati. Sebab biasanya dia bersifat fragile. Sekejap je. Lepas tu dalam 3-4 minit ataupun 10 minit lagi mungkin dia jatuh, ataupun mungkin satu hari je dia naik, lepas tu dia akan jatuh merodom. Jadi kena hati-hati lah. Jadi itulah namanya market forces, speculators. Itulah yang jadinya macam Elon Musk ataupun Top Glove. Dia nak support dia punya saham yang tengah jatuh harga, dia beli sendiri, dia beli lagi, dia suntik lagi nak menunjukkan ada demand. Tapi sebab orang tak mahu tu banyak, jatuh. Contohlah jadi kalau dia berjaya create tu, orang pun anggap ada demand lah, ada 10 juta orang beli ni. Rupanya director dia sendiri kan. Jadi tetapi bila director sendiri beli, ada market analyst akan menganggap itu adalah petanda baik. Sebab bila director tu sendiri beli, maknanya dia yakin syarikat ni akan berkembang. Sebab tu dia beli. Kalau dia nampak syarikat ni akan merodom, dia takkan nak beli balik saham dia. Nampak tak? Jadi beli balik saham sendiri itu tidak salah, dalam pasaran memang sangat banyak berlaku. Elon Musk pun telah mengisytiharkan Tesla akan beli balik saham Tesla dalam berapa bilion, 5 bilion berapa USD dalam tempoh waktu terdekat ni kan. Jadi apa? Sebab dia yakin dengan performance syarikat dia. Jadi kalau kita nampak syarikat kita nak lingkup, kita nak jual, bukan kita nak beli kita punya saham. Tahu tak? Jadi sebab tu itu namanya market makers ataupun speculators, ataupun ada orang boleh naik turunkan saham dengan cara begitu. Jadi itu adakah haram? Itu tidak haram, tapi boleh jadi speculators tidak semestinya membawa kepada haram, sebab dia membeli dengan biasa saja kan. Dia beli pakai duit, dia bukan beli tak pakai duit ya. Baik, kemudian ada juga yang mengatakan pasaran saham ni waste of time sebab dia tidak memberi manfaat kepada real economy. Jadi pandangan itu boleh diperdebatkan. Tak adalah nak kata salah, tapi tak adalah nak kata betul. 100% sebabnya bila kita terlibat dalam pasaran saham, walaupun kita ada kalanya kita beli dan kita jual pada hari yang sama atau dalam masa seminggu, macam tak ada peranan kepada real development dan real GDP. Tapi sebenarnya ada kan. Walaupun secara agak jauh sikit lah. Contohnya kalau kita beli satu saham yang membuat pertanian, kan, agricultural. So kita beli, bila kita beli, kita push beli, dia punya nilai saham naik, nilai syarikat dia naik. Bila nilai syarikat dia naik, macam syarikat di luar negara dan Tesla sebagai contoh, dia boleh buat pembiayaan menggunakan saham dia sebagai security. Dan pelabur dan juga perbankan menjadi yakin untuk memberikan pembiayaan. Lalu dengan cara itu dia boleh expand dia punya business, create real economy. Dia expand real business dan dia expandkan peluang pekerjaan, lalu menjadi lebih banyaklah orang boleh kerja dan seumpamanya. Jadi kat situ kan ada bila dia buatlah ladang baru, maka bukalah ladang baru, banyak manfaat sumber, mewujudkan kerja, mewujudkan lagi chain of vendors yang akan dapat peluang kerja supply chain bagi berdapat yang penghantar barang dan seumpamanya, pembekalan barang-barangan elektrik, teknikal. Nampak tak? So semua tu adalah the real economy. Ya? Jadi sebab tak semua orang dalam pasaran saham ni hanya memikirkan capital gain. Ada sebahagian besar, khususnya institusi melabur, mereka simpan jangka panjang. Yang jangka pendek ni retail yang banyak, tapi retail ni kecil-kecil je. 10,000, 20,000 paling tinggi bagi ramai orang, kan? Jadi tapi tetap maknanya seluruh pasaran saham itu adalah to support the real economy juga, ya. Macam KEPL, dia sekali masuk berjuta-juta, kan? Begitu. Baik, jadi kelebihan sesebuah syarikat bila mana dia masuk ke dalam pasaran saham, dia punya market cap biasanya akan menaik dengan drastik. Macam Mr. DIY. Mr. DIY kalau dia belum masuk dalam bursa dulu, dia memang banyak cawangan, tapi bila dia masuk je,
dia punya nilai syarikat dia naik tinggi. Naik tinggi, ya. Jadi contohnya saya buka. Contohnya kita tengok apa nama tu, Mr. DIY, ya. Okey, saya share screen sekejap. Mana dia? Ni dia. Kita dekat sini. Okey, boleh nampak ke? Saya jarang guna Microsoft Teams ni sebab saya betul-betul tak nampak orang. Ustaz, boleh. Ya. Baik, jadi kalau kita tengok Mr. DIY ni, kan? Mr. DIY ni kalau kita nak mudah bagi orang yang tak biasa, kita buka pakai line sajalah. Ya. So kita tengok ni, dia dekat masa dia buka IPO tu dia RM15 kan. RM15 dekat sini. RM15. Jadi saham dia ada berapa banyak? Saham dia ada 8 total share 9.42 bilion. Nampak ni 9.42 bilion. 9.42 bilion, 9.42 kali RM1.15. Menjadi berapa? Itulah namanya market cap. Kan, itulah namanya market cap. 9.42 kali 1.15. Jadi 10.8 bilion. Kan? Tapi bila dia masuk je IPO, nampak saham dia naik, naik sampai sini. Dah sampai daripada 1.16, 1.5 lompat dia 1.51. Itu berapa kali ganda tu tuan-tuan? Maknanya hampir-hampir sekali ganda. Jadi kalau kita tengok dekat sini, saham dia naik sampai 32%. Bayangkan, maknanya tadi 10 bilion, sini dah jadi 13 ke 14 bilion. So kalau dia jual sikit share dia ke apa, dia dah dapat free je, dia dapat 1 bilion mungkin kan. Lepas tu dia naik lagi, melompat lagi nampak tu, sampai ke tahap RM2.83. Kan? Pada waktu tu. Tinggi betul tu. So jadi kalau dia jual sikit lah, maknanya orang melabur, cash masuk menderu. Dia boleh dia jual mungkin, ataupun orang lain jual sama sekali. Dia boleh terus dapat fund untuk buat Mr. Toy, untuk buat Mr. Dollar, dan sekarang ni bersepah Mr. Toy, Mr. Dollar, Mr. DIY, kan? Daripada mana? Daripada listing. Tapi biasa-biasa satu dunia saham-saham semua sedang ditolak ke bawah, maka Malaysia tidak terkecuali. Boleh nampak kat sini. So saham ni pun jatuh juga. Sekarang ni agak rendah, dah 30% daripada yang tertinggi dulu. So sebab tu kita nak kata dah dekat dengan strong support dah ni. Ini strong support namanya kalau orang belajar ilmu teknikal, strong support. Kalau dia pecah ni, mungkin dia pecah jatuh sikit lagi. Jadi waktu sekarang, waktu saham tengah jatuh, sedang menunggu dengan gerun tahun depan adakah akan jatuh lagi sebab orang kata kegawatan ekonomi. Jadi waktu inilah orang-orang yang nak masuk dalam saham patut belajar. Sebab bukan waktu tengah orang semua tayang untung, tengah melompat ni, masa ni kamu nak belajar, tak sempat habis kamu beli. Memang meranalah sekarang ni. Sebab tu ketika mana market tengah sejuk ni, orang yang belum masuk, waktu ni masuk. Orang yang dah masuk, sabar sajalah. Kan, dia tengah rugi. Belum masuk, inilah waktu mengintai-ngintai dan belajar teknikal dan fundamental untuk menentukan waktu terbaik untuk masuk membeli saham. Dan waktu gawat lah, macam waktu tengah apa? Waktu tengah apa nama tu? Waktu tengah COVID dulu kan. Semua saham satu dunia jatuh menggodong. Tapi itu adalah berita baik bagi orang yang belum masuk dalam saham. Cuba tengok ni. Kalau Top Glove kan, orang belum masuk dalam saham dulu kan, pada bulan Mac kan 2020 kan.
bulan Mac 2020 kan dekat sini kan saham ni naik. Dekat sini kan apa ni, saham tu jatuh bukan ni 2019 2020 kat sini kan bulan Mac kat sinilah bulan jatuh kan, saham jatuh, tapi lepas tu akan naik apa ni. Lepas tu bila berlaku kegawatan, bukan gawat, maknanya ini ada naik. Bila mana saham yang jatuh yang sangat teruk, kegawatan, dia akan ada peluang untuk pulih balik, dan bila dia pulih balik memang dahsyat kan. Tapi lepas tu yang ni dia pun bye-bye, meninggal dunia tu bawah kan. Tu dah naik balik dah ni, bolehlah sikit kan. Tapi kita nak cerita itulah tabiatnya. Maka sebab tu bila orang tanya apa dah persediaan kita belajar pasal saham, tengok mana saham yang betul-betul fundamentalnya bagus, syarikat yang bagus, boleh bertahan waktu kegawatan. Kita standby, tengok harga dia tengah murah tu, beli sikit, murah lagi beli sikit lagi. Itulah antara yang boleh kita lakukan ya. So jadi macam mana cara nak beli, kena masuklah trading platform dan belajar ilmu daripada M-Invest punya kelas-kelas ni secara percuma tadi. Boleh kita lepas tu buat keputusan sendiri. Baik, kemudian inilah kita sebut market cap syarikat itu naik, kekayaan syarikat bertambah, reputasi syarikat pun makin hebat, sebab satu dunia akan anggap bila syarikat tu adalah public listed, syarikat itu telah pun ditadbir urus dengan kemas dan juga compliance-nya tinggi dari sudut legal regulation seumpamanya. Dan penerimaan korporat lain pun bagus, penerimaan antarabangsa pun bagus. Okey. Baik, jadi adakah saham ni satu perjudian? Jadi spekulasi itu perjudian atau tidak? Jadi jawapan dia dekat sini. Macam saya sebut minggu lepas, bahawa saham ni dia beza sikit dengan business mortar, brick and mortar. Brick and mortar ada untung rugi, tapi lambat untung lambat rugi. Kan? Jadi bisnes saham ni dia boleh dua-dua, empat-empat ni. Cepat untung, cepat rugi, lambat untung, lambat rugi. Campur lagi ada dividen. Yang ini rugi-rugi ni adalah pada capital gain. Yang ini boleh berada tambah satu lagi sumber pendapatan saham ada dividen. Macam EPF, macam tabung haji, macam PNB. Mereka suka dividen sebab mereka labur beratus-ratus juta. So sekali dividen mereka 3, 4, 5 juta. Ada yang 10 juta dividen dia dapat. So kita dapat dividen mungkin dah RM10 je, dia dapat 10 juta. Ya, dengan dividen itu saja mereka dah boleh bayar gaji seluruh staf dia, kan? Beratus-ratus staf pun boleh bayar gaji. Tapi sekarang ni point dia, adakah kebolehan untung dan rugi ni menjadikan dia judi dan spekulasi judi? Jadi kalau kita melihat kepada olahan para alim ulama empat mazhab, malah ulama semasa di Majlis Fiqh Antarabangsa pada tahun 2014, mereka telah memutuskan judi itu ada dua sifat dia. Yang pertama, mana-mana orang yang nak masuk dalam pertandingan tu, dia kena bayar, dan yang menang tu mesti bergantung pada nasib semata-mata. Itu ciri perjudian pertama. Jadi kalau nak masuk bertanding duduk parlimen baru ni, kena bayar berapa? RM10,000. Kan? Kalau dapat undi kurang daripada berapa, hilang deposit. Itu judi ke tak judi, tuan-tuan? Judi ke tak? Jawapannya tak judi. Sebab yang pertama, dia tak bergantung pada nasib, dia bergantung kepada kempen dan macam-macam lagi strategi yang macam-macam, kan? So jadi dia tak termasuk dalam kumpulan pertama ni, nasib tak terlibat untuk menang atau kalah. Alright. Yang kedua, sifat judi yang kedua adalah semua orang masuk mesti bayar yuran dan peserta tak bergantung pada nasib yang memenang ni, tapi yang menang akan dapat semua duit orang yang kalah. Semua duit orang yang kalah. Okey. Jadi ada tak sifat yang kedua ni dalam pasaran saham? Kalau dekat dalam pilihan raya ada tak? Bayar wang deposit RM10,000. Kalau menang, adakah dapat semua calon? Kalau kat Batu 10 orang, RM10,000 dapat RM100,000. Siapa pemenang tu dapat RM100,000, ada tak? Tak ada. Dia tak dapat RM100,000 tu, dia dapat kursi kat Dewan Rakyat. Kan? Kursi Dewan Rakyat tu
Mungkinlah ada gaji, tapi gaji itu sebab kerja, bukan terus dapat free. Kan? Kan? Sebab kerja. Sebab jawatan tu ada tanggungjawabnya. Baik. Jadi bukan judi juga kat situ. Tapi kalau saham judi tak? Saham ada tak kita bayar yuran? Ada yuran. Yuran yang kita masukkan sepatutnya yuran yang sama lah. Tapi sekarang kita masuk saham, macam mana boleh sama? Yuran kita lain-lain. Saya beli 2 lot, itu beli 2,000 lot. Maka dia masuk banyak, kita masuk sikit. Ada kala kita masuk tengah harga RM1, dia masuk pada harga RM5. So, satu yuran dah berbeza. Tapi tak apa. Katalah yuran berbeza pun boleh jadi judi juga. Tapi adakah bila orang yang saya jual, saya masuk RM1, saya jual kat harga RM1.30, adakah saya dapat semua wang orang-orang yang lain yang kalah? Tak ada. Orang lain tak kalah lagi. Ada yang masih pegang, dia tak kalah. Dia masuk harga 90 sen. Dia tak jual lagi. Dia kalah ke? Dia tak kalah. So, maknanya tak ada kalah. Orang kalah tu rugi duit dia. Tak ada. Sebab kalau saya beli pada harga RM1, harga saham sekarang adalah 80 sen. Saya rugi, betul tak? Saya kalah ke? Saya belum kalah lagi. Sebab saya mungkin dapat dividen. Kalau saya adalah macam PMB, saya letak 200 juta. Dividen saya lebih banyak daripada orang yang menang capital gain tadi. Yang beli RM1, jual RM1.30, tapi dia masuk harga RM1,000. Dia dapatlah RM1,300 ya. RM300 je untung dia. Saya untung dividen 10 juta macam. So sebab tu tak boleh nak kata saham ini judi. Sebab dia tak ada ciri judi yang diputuskan mengikut ijtihad para alim ulama ni. Dia tak ada dekat situ sebab dia memang membeli saham, maknanya kita membeli syarikat. Kalau itu judi, maka saya melabur dekat mana-mana syarikat yang restoran contohnya. Kalau lepas tu harga dia jatuh, maka maka syarikat tu rugi, betul valuation dia jatuh. Saya judilah. Tak boleh. Itu bukan judi. Ya. Jadi sebab tu saham ini bukanlah judi, walaupun ada orang berasa macam berjudi. Sebab dia rasa macam berjudi sebab dia tak ada ilmu dalam mengkaji fundamental dan technical analysis dalam memastikan saham mana yang dia nak beli. Sebab tu dia anggap judi. Jadi cara orang beli pula ada banyak jenis. Ada intraday ataupun scalper. Scalper ni lagi dahsyat lah. Scalper ni beberapa saat je dia masuk, dia keluar balik. Kan? Kalau intraday at least dia adalah berapa minit, berapa jam kan. Pada hari yang sama dia beli, dia jual. Adakah itu boleh? Kalau tanya saya secara peribadi, saya tak sukalah kaedah tu. Tapi dari sudut hukum, sukar untuk kata dia haram. Kerana begini. Katalah saya beli dekat satu kedai mamak. Nasi lemak saya beli 10. Saya beli 10, saya pergi atau roti canai saya beli 10 ataupun saya beli apa? Air kotak ke? Saya pun terus nampak dekat sebelah jalan sana orang tengah berkumpul. Saya pun terus bawa, okay, siapa nak beli? 2 minit saja habis licin. Adakah saya berjudi? Adakah saya salah? Saya beli kat kedai mamak, 2 minit lepas tu saya berjaya jual habis licin. Adakah dia itu adalah intraday? Adakah itu tidak boleh? Itu boleh. Tapi datang debate daripada para ilmuwan. Dia kata itu sebab barang yang ada fizikal. Maka bolehlah. Sebab pemilikan dia begitu semua. Tapi yang kita jual saham ni, dia financial asset. Maka financial asset kena disikapi secara berbeza. Maka untuk mengiyakan pendapat tu, kita nak kata financial asset ni dia mewakili aset yang betul. Jadi dia as good as physical asset. Contohnya saya beli saham Twitter kan. Saya beli saham Twitter 100% macam Elon Musk. So dia memiliki seluruh aset Twitter termasuk hutang-hutang dia sekali. Termasuk kereta kat depan, kaunter, bangunan, tanah, Twitter, semua dah jadi milik Elon Musk melalui Twitter. Jadi maknanya pemilikan kita tu walaupun financial asset, tapi dia tetap backed by real asset. Maka dia as good as real asset. Faham? Jadi sebab tu kita nak katakan haram tetap susah. Tapi nak kata tak digalakkan, bolehlah. Cuma bagi saya lebih selesa dengan swing trader yang akan ambil masa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ataupun long term, iaitu lebih daripada 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun.
atau investor lebih lama lagi daripada tu, kan. Jadi itulah beberapa jenis pelabur. Jadi tuan-tuan cuba fikirlah tuan-tuan nak masuk yang mana, kan. Tapi ingat, pelaburan saham tidak mudah, sebagaimana tak mudah tuan-tuan untuk buka syarikat dan untung. Ya, orang kata saham ni cepat dapat untung 20%. Oi, 20% tu daripada 10 saham dia, satu tu je untung, 9 lagi rugi. Jangan main-main. So kita jangan ingat senang. Sebab memang tak senang nak dapat duit, tuan-tuan. Ini adalah bisnes, saham ni adalah bisnes, semua cabang bisnes, cuma dia bentuk dia lain. Kan? Jadi sebab tu ramai orang yang inexperienced, dia 90% daripada mereka rugi 90% daripada modal dia dalam 90 hari. Ini adalah fakta bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh dunia. Maka sebab tu menjadi kewajipan tuan-tuan bila nak masuk kena hadir banyak-banyak kelas dan kemudian buat paper trade dulu. Paper trade maksud dia buat testing, berangan-rangan dulu. Tengok ni buat analisa, okey saya ambil sekarang ni, sekarang. Walaupun dalam dunia sebenar berbeza sebab availability tu mungkin tak dapat. Kita mungkin nak harga tu tapi ada orang lain dah ambil dulu. Masa kita nak dapat tu dah habis, dah naik dah harga dia. Boleh berlaku begitu. Tapi tak apa, sebagai praktis untuk melihat indikator mana yang berjaya, yang selesa untuk kita pakai, bolehlah kita buat paper trade terlebih dahulu sebelum betul-betul menggunakan modal yang sebenar, ya. Sebab bagi mereka yang belum bersedia, nanti dia akan menghadapi penyakit rungsing. Jadi dia asyik tengok je, setiap minit dia nak tengok saham dia. Meeting pun tak keruan, makan pun tak kenyang, mandi pun tak basah, asyik duk tengok je. Kemudian bila sekali untung, 2-3 kali untung, 4 kali, 4-5 kali rugi, dia dah jadi addicted, ketagih untuk membeli. Tak ada duit pun duk ambil duit tabung. Jangan. Kita mesti guna duit secara berhemah dalam pelaburan saham. Jangan guna duit simpanan emergency. Guna duit yang kalau hilang kita tak merana. Jangan pinjam along, jangan pinjam untuk melabur. No. Pakai duit surplus terlebih dahulu. Rasa-rasa dah betul-betul pakar barulah masuk. Tapi zaman sekarang ni orang pakar pun rugi. Sebab dah market punya tekanan dia begitu. Ada peperangan yang tak disangka, ada COVID yang tak disangka. So, jadi banyaklah orang yang rugi. Walaupun terror, ya. Gitu. Baik, jadi kita kena buat kajian. Kajian kita ada dua jenis kajian, fundamental dengan technical. Fundamental ni dia kita akan tengok kalau dalam M-Invest punya platform trading dia akan ada dua-dua ni kita boleh kaji. Kan kita tengok latar belakang syarikat, kita jadi orang yang rajin membaca. Ini kebagusan dia. Kalau tidak, kita duk sibuk kecam orang dekat Facebook, kecam orang dekat TikTok, kecam orang dekat Instagram, itulah kerjanya. Tapi kalau dah libat dalam saham ni, kita akan jadi macam ahli ekonomi. Kita duk tengok background bisnes, kita duk korek tengok berita-berita ekonomi, nak tahu awal-awal ni, nak baca macam mana pergerakan ekonomi, apa dia bisnes yang akan dapat tempat di waktu 10 tahun akan datang. Kita duk baca analisa walaupun tak pernah reti. Jadi itu bagus. Lambatlah sikit orang nyanyuk. Sebab orang nyanyuk sebab tak banyak guna akal. Bila kita guna akal banyak, kita akan jadi orang yang macam orang selalu bersukan, fit. Otak pun fit, mengantuk pun kurang. Begitu bagus. Kan? Jadi sesuai lepas tu untuk menjadi businessman selepas itu, kan? Sebab banyak keterlibatan dan membaca persoalan dan isu-isu semasa ekonomi dan juga bisnes. Kan? Jadi sumber data ni kita pun tengok financial statement, kita pun terpaksa belajar financial statement, kita pun terpaksa faham cash flow, kita pun tengok industri, tengok siapa yang mungkin akan dapat kontrak, berebut-rebut. Kita membaca maklumat-maklumat tu. Tapi ingat, sebahagian maklumat yang kita baca kadang-kadang sudah terlambat. Dah 1 hari, 2 hari tu dah lambat. Ada orang yang dapat maklumat lebih cepat, dia dah beli dah saham tu. Dah naik, kita baru baca, kita beli, lepas tu dah turun. Jadi ingat-ingat, jangan terlalu yakin, tuan-tuan. Kemudian jangka masa ada panjang untuk fundamental, kan? Ada buy entry, kita tengok adakah saham ini, kalau lihat dia punya PE ratio dia,
dengan dia punya income dia, dengan dia punya ROE, return on equity, return on asset, discounted cash flow dia, PE ratio dia, EPS dia. Semua tu kita kena belajar. Mungkin M-Invest ada buat kelas-kelas tu. Nanti tuan-tuan kena dengar lah apa benda dan berapa yang bagus, berapa tak bagus, kat mana nak tengok. Semua tu lepas dah tengok, barulah masuk. Belum masuk lagi. Tengok pula technical analysis. Ini kalau tuan-tuan nak jadi investor. Kalau tuan-tuan nak jadi scalper ataupun intraday trader ataupun swing trader, tuan-tuan tak banyak sangat tengok fundamental. Tuan-tuan akan tengok technical saja. Tengok saham tu dah oversold je, ready nak masuk. Kan, nampak ada tanda-tanda rebound je, zoom masuk terus. Kan, terus saham tu naik je 5%, pum jual terus. Selamat, tak perlu nak pening-pening. Jadi 10 minit dah beli, dah jual, dah boleh pergi buat kerja lain, dah dapat RM500 dah hari tu ataupun RM5,000 dah hari tu. Settle lah. Itu technical analysis. Nampak macam senang tapi tak senang, ya. Jadi kena belajarlah trend line, Fibonacci-nya, Bollinger Band, MACD, kan, moving average, divergent, conversion, divergent, 5, 10 hari, 20 hari, tengok trend line dah pecah ataupun tidak. Jadi tengok pula RSI dah bawah berapa, dah bawah negatif 100 ataupun belum. Kan, tengok pula volume, ada volume atau tidak. Kalau tak ada volume jangan masuk, nanti susah nak jual, kan. Jadi semua tu technical analysis kena belajar. Objektif satu je, nak limitkan peluang kerugian. Untung tu akan datang lepas kita tahu macam mana nak limitkan kerugian, tuan-tuan. Baik, jadi itulah kita hampir pukul 9. Jadi akhir sekali saya nak pergi bahawa emosi adalah salah satu musuh dalam pelaburan saham yang perlu kita jaga-jaga. Jadi bila kita nervous sangat, bila kita masuk sekali dengan jumlah besar, ini subjektif. Bagi orang RM500 dah besar, bagi orang RM10,000 baru besar, bagi orang RM1 juta baru besar. Tapi bagi 6 orang normal, mungkin RM1,000 tu sangat besar lah. So jadi bila kita masuk 1,000, kita dah berdebuk kan, sebab kita guna wang reserve. Sebab tu kita nervous sangat. Bila nervous sangat tak bagus. Kita akan banyak buat keputusan yang tergesa-gesa. Sebab tu jangan. Kita masuk dulu, kalau boleh 200 dah masuk dulu. Jangan pakai duit reserve. Kita tengok dulu macam mana, kan. Jadi kalau kita dah untung pula, dah nampak untung 10% dah ni. Padahal 10% tu dapat dalam masa 2 hari tu. Dia kata tak banyak ni, sikit. Padahal banyak, tuan-tuan. ASB bagi 5%, 6% setahun. KBSP bagi 5-6% setahun. Tuan-tuan dapat dalam masa 2 hari. It's good enough. Jual terus. Tuan-tuan tu saya jual, dia naik lagi. Itu namanya greed. Overconfident. Dah dapat, dah untung 10%, 6%. 2 hari, 3 hari tak mau jual. Sebab tamak. Lah, harga pun jatuh. Menyesal, ketuk kepala. Apa tak jual tadi, kan? Kalau jual tadi dah untung. Sekarang tak apalah, dapat balik modal pun tak apalah. Tunggu boleh dapat modal balik, jatuh lagi. Tak apalah. Tunggu dia sampai 20% lah, saya jual 20% rugi, saya jual lah. Tengok jatuh lagi sampai 50%. Sampai dah 60%, 70%. Tidur je lah. Itulah masalah ni. Sebab greed dengan overconfident. Ya, kita tak ikut trading plan. Jadi kita tanya Remiser kata, kenapa tak ikut trading plan? Ada tak trading plan? Kita kata trading plan saya nak untung. Tak ada trading plan tu. Tak ada trading plan. Jadi kena belajar trading plan. Berapa patutnya nampak 5% rugi terus jual patutnya. Tak tunggu banyak lah. Ada orang kata tapi saya tunggu, saya pernah kena, dia kata tunggu saya jual 5%. Lepas tu dia tak turun lagi 6%, saya senyum. Lepas tu dia melompat ke 10% untung. Saya rasa down. Itu biasalah, tuan-tuan. Itu memang asam garam pelabur. Kan? Kita jual dia naik, kita beli dia turun, kan? Jadi itu adalah perkara yang biasa dalam saham. Jadi sebab itu tak boleh nak greed sangat. Dapat 5% dalam 20 minit, jual lah. Kan? Habislah hari tu, tak payah sibuk-sibuk duk ngadap macam tu contoh, kan.
Baik, jadi sebagai akhirnya untuk ingatan semula, ini adalah yang tercatat dalam buku Bursa Malaysia, yang mana dia mengatakan saham punya zakat bagi yang orang yang simpan lebih setahun, maka dia kira lebih daripada 20,000 lah, maknanya nisab, kali dengan lowest price in a year. Kalau kita tengoklah macam tadi graf tadi, kita tengok satu tahun tu berapa yang paling murah, kita pun kali 2.5, kan lebih daripada, kalau sebelum kali 25 tu lebih daripada 20,000, maka kita kena bayar 2.5%. Tapi kalau mereka yang banyak sangat jual beli, purchase and sold within a hijri year, subject to nisab, maka berapa untung kita dapat? Kalau untung kita tak adalah kita nak bayar apa-apa zakat, sebab kita masih berusaha untuk dapat untung. Kalau untung kita 500, tak perlu bayar apa-apa zakat sebab tak cukup nisab pun. Kalau untung kita cukup 25,000, pada tahun itu kita kira-kira ada 80 trading kita buat, kira-kira semua untung kita 80,000, rugi kita 90,000, kita tak ada kan. Tapi kalau untung kita 200,000, rugi kita 10,000, 190,000 untung kita, kali 2.5%, keluarkan zakat. Itulah dia tuan-tuan, ya. Jadi saya rasa itulah saja daripada saya dalam pembentangan yang kedua ini. Semoga ada manfaat. Kalau ada soalan, saya persilakan. Saya serahkan balik pada saudara pengurusi. Terima kasih Ustaz atas pencerahan tentang apa itu stockbroking. Saya suka dengan statement Ustaz yang pasal bila market tengah down, sekarang ni market tengah keadaan yang tak berapa bagus sangat, adalah bila kita masuk masa untuk enter lah daripada dalam market. Seperti dalam seperti Warren Buffett pernah berkata lah, buy when people are fearful and sell when people are greedy. Okey, itu kita akan pergi ke soalan. Jika anda mempunyai sebarang soalan, boleh tulis di dalam chat box. Saya akan baca soalan-soalan yang ada. Soalan daripada Cik Muhammad Amirul Husni. Beliau ada tanya beberapa soalan berkenaan hukum. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukum trade saham global, Bursa Malaysia dan FCPO? Ya. Okey, FCPO telah pun disebut oleh SAC SC sebagai harus. Tetapi bagi saya elakkan mengguna sebarang margin dalam pembelian FCPO tersebut kalau ada, ataupun kita leverage dengan borrowing daripada broker ke, pun tak mau juga, ya. So kita beli tu beli pakai duit kita je lah, habis cerita gitu lah, ya. Tetapi just nak bagi maklumat, ada pendapat yang tidak bersetuju dengan pendapat itu. Jadi kalau tuan-tuan melihat kepada dalam dunia akademik, memang ada pelbagai pandangan lah. Maka antaranya yang tak bersetuju sebab kita bukan beli crude palm oil, kita beli contract crude palm oil, futures crude palm oil. Jadi kita dagangkan kontrak, yang mana kontrak itu tak boleh mendapatkan crude palm oil tu sebelum maturity. Maka soalannya kita ada masalah sebenarnya. Jadi kalau tanya saya tak berapa minat untuk explore bahagian FCPO, walaupun orang kata lebih mudah. Tapi bagi saya tak berapa syok lah, kan. Walaupun SAC mengatakan okey, boleh nak ambil pandangan tu, tapi jangan libatkan dalam margin dan short selling di dalam FCPO. Itu saja. Baik. Terima kasih Ustaz. Apakah hukum intraday beli hari ini, jual pun hari ini dalam pasaran saham global, FCPO dan Bursa Malaysia? Baik, yang kita sebut tadi FCPO Malaysia, kalau luar negara tak payah terlibat lah kalau ada, kan. Dan kalau kita saham di bursa ada yang patuh syariah, kita ambil patuh syariah saja. Kalau di saham global yang patuh syariah tu kita kena check lah. Dia tidak ada automatic dekat trading platform tu. Dia nak kena semak dulu, barulah kita boleh jual dan beli. Gitu. Boleh check guna Elza ya, Ustaz? Dekat Elza ada, dekat syariahscreener.com tadi ada beberapa garis, ada panduan lah untuk mengetahui saham yang patuh syariah, kan. Sebagai contoh macam ni, kan, kita pergi saham US stock, kita tengok saham Apple ni mengikut beberapa benchmark ni, AUFI pas dia punya business
dia punya financial ratio pun pas. Begitulah. So kalau kita tengok Tesla, kita tekan, kita akan nampak terus pas. Dan kita tengok boleh buat check kat sini pun boleh, kan. Tengok financial pun boleh. Macam itulah. Tetapi ini yang inilah kita memang sediakan. Tapi tak semua counter ada dekat sini. Tak semua. Ada 1,000 je kot ada 4,000 betulnya, tapi kita pun tak cukup kemampuan. So kita ada sebahagian saja. Situlah cara dia, wallahualam. Baik. Terbaiklah Ustaz punya platform. Nombor 3, apakah hukum scalping, iaitu beli dan jual saham pada masa singkat, iaitu beli pukul 9 dan jual pukul 9.05. So saya rasa ni soalannya, jawapan ni lebih kurang sama dengan tadi. Huraian tadi, betul. Okey, seterusnya, apakah hukum trade option dalam pasaran saham global? Tidak diharuskan, khususnya yang US punya, kebanyakan optionnya memang tak ada siapa yang check. Jadi kalau Malaysia, warrant tu lain. Warrant yang kita boleh ni adalah yang dikeluarkan oleh syarikat itu sendiri. Jadi kalau saham pendasarnya adalah patuh syariah, mother share patuh syariah, kita boleh beli warrant. Tapi kita kena tahu warrant game dia lain sikit. Dia ada strike price, dia ada maturity dia. Jadi kalau ada yang tak sedar, macam ada seorang kawan saya, dia rugi 10,000 sebab dia telah pun tak tahu bila nak jual, nak exercise atau tidak, dia akhirnya hilang itu saja duit dia. Tapi kalau US global, jangan terlibat dengan option sebab ianya kebanyakan dikeluarkan oleh syarikat swasta dan ia adalah ibarat kertas-kertas judi sahaja. Baik. Apakah hukum trade short put vertical di pasaran saham global? Baik, bagi saya kalau short itu maksudnya adalah short selling, maka semua itu adalah di pasaran global tidak patuh syariah, ya. Kalau di saham Malaysia pun short selling ini majority scholars menganggap tidak patuh syariah. Walaupun short selling itu boleh dijadikan patuh syariah, tapi saya nampak market masih belum lagi explore betul-betul lah. So sekarang ni maknanya kita buat long saja. Jangan kita buat short vertical ke apa ke sebagainya, itu kita jauhilah. Wallahualam. Macam regulated short selling ya Ustaz? Betul. Regulated short selling tu okeylah sebab dia dekat Malaysia lah kita boleh control semua. Tapi dekat US ni, global ni tak ada lah, kan. Faham. Baik, nombor 6, apakah hukum trade index di pasaran saham global? Again, index pun sama juga. Index ni kalau index itu adalah yang macam RHB Islamic pula, Dow Jones Islamic Index ke apa, kita masuk dalam tu, then it's okay lah, kan. Tapi kalau yang lain-lain yang macam apa QQQ ke apa benda kan, yang tak ada kepatuhan syariah tu, jadi kita tak boleh nak join lah. Seterusnya, apakah hukum trade naked call and put di pasaran saham global? Saya kira ni lebih kurang sama dengan trade option ya Ustaz? Betul. Baik. Kalau nanti kita ke seterusnya, ada seorang Encik Hamirul juga, dia lebih selesa menjadi scalper. Adakah boleh dan keuntungan yang saya dapat adakah halal? Saya dah jawab tadi dalam huraian saya. Scalper. Okey, baik. Bagaimana pula kalau ada app lain selain daripada Ustaz sendiri punya app Elza, ada juga app seperti Islamically, adakah ia boleh juga digunakan sebagai syariah screening metodologi ya? Ya betul. Saya rasa ada yang boleh digunakan juga, betul. Okey, kita ada soalan daripada Encik Haris. Saya perhatikan dalam prospektus IPO ada yang tak ada status patuh syariah, tapi pada masa sama rakan-rakan pelabur lain yang share poster status syariah daripada Elza yang mengatakan saham tersebut patuh syariah. Jadikah apakah boleh kita ikut pandangan poster Elza patuh syariah, dan mengapa terjadi kejadian ini di mana ada IPO patuh syariah dan SC tapi syariah daripada Elza? Baik, itu adalah kerana sebahagian IPO mereka tidak
request daripada SC untuk cek dari sudut kepatuhan syariah. Mungkin sebagai jadi oleh kerana itu mereka tak melakukan pembayaran lah. Maknanya mereka pun tak ambil dan mereka pun tak bayar untuk syariah punya dekat Suruhanjaya Security lah. So, jadi Suruhanjaya Security pun tak tapis lah. Bila tak tapis, dia tak ada status. Bila tak ada status tu, mana-mana broker bebas untuk memberi pandangan berdasarkan sekiranya mereka ada kepakaran. Jadi yang bebas tu adalah mestilah mana-mana syariah advisor yang ada license daripada Suruhanjaya Security. So jadi macam Elza, kami ada license daripada Suruhanjaya Security, maka kita faham sangat cara Suruhanjaya Security. Kita gunakan ilmu kita tu, kita tengok prospektus mereka dan kita tolong kirakan. Jadi bila kita kira, kita nampaklah dia ni non-syariah ke syariah. Kadang-kadang kita pun tak ada maklumat sebab kita ni swasta, kita tak boleh nak tanya company tu. Bila kita tak cukup maklumat, kita akan sebut doubtful, kita akan sebut meragukan, that's all. Jadi bagaimana pula status tu pada kita boleh guna? Kita boleh guna kalau kita beli pada tahap IPO. Tapi kalau kita dah nak beli waktu dia dah masuk dalam pasaran dan kita pakai trading platform yang patuh syariah, mungkin kita tak boleh belilah sebab dia tak ada bulat kecil tu. Sebabnya mana-mana Islamic broker dia automatik. Dalam bursa mana-mana yang tak ada SSC, dia tak akan ada bulat kecil. Bila tak ada bulat kecil, Islamic broker akan sekat dia daripada pelanggan-pelanggan user Islamic brokerage system untuk membeli. Kan? So jadi kalau kita beli di peringkat masa dekat Maybank tu ataupun dekat MIT ke, itu boleh lah. Okay? Tapi kalau yang itu dah terlambat. Jadi kalau siapa-siapa yang dapat bila mana masa bidding tu, waktu bila dah masuk pasaran saham, mereka dah berjaya own, mereka boleh jual. Tapi mungkin nak jual tu sebab saham tu tak ada tanda patuh syariah, maka nak jual kena minta bantuan daripada remiser untuk upliftkan dia punya band tu kan. Jadi begitulah kaedah dia. Dan kemudian SC pula hanya akan bagi keputusan selepas cukup financial year dan audited report syarikat tu masuk, nanti dia akan bagi pula status dia. Kebiasaannya status SC keluarkan tu samalah dengan yang kami keluarkan awal tu. Sebab cara kira tu sama. Alright, itu saja jawapan lepas dia. Tu yang mungkin saya boleh ubah sikit soalan ni, dia bertanya tentang soalan untuk Elza, adakah Elza macam Ustaz cakap tadi, bukan semua saham Ustaz akan screen. Mungkin boleh kongsikan macam mana Ustaz pilih saham untuk di-screenkan tu, adakah kena berbayar ke secara percuma ke macam mana tu? Yang mana, yang syariah screener tadi ke? US global ke? Di US di Malaysia, yang seperti IPO di Malaysia. Oh, yang di IPO di Malaysia, ya betul. Kita memang secara random lah. Kita tak adalah mewajibkan kita akan cek semua. Yang mana SSC dah keluar, kita tak cek lah. Yang mana SSC belum keluarkan dan kita ada keluangan waktu, kita akan tolong semak. Manakala yang di US pun sama juga. Kita ambil data mana yang kita dapat jelas daripada data-data yang saham-saham yang popular, kita semak. Saham-saham yang kurang popular tu kita tak sempat nak memberikan priority untuk semakkan lah. Itu saja. Dan bila mana siapa nak, boleh pergi ke syariahscreener.com tu, boleh buat subscription untuk mendapatkan data-data tersebut. Sebab semua data-data kewangan ni dia tak murah lah, kita kena beli. So jadi kalau kita nak bagi percuma, kita pun tak mampu nak sustain. M-Invest tak apalah, dia banyak duit. Gitu-gitu je lah Ustaz. Kan? Begitulah jawapan dia. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, seterusnya soalan daripada Encik Hamidul lagi. Berkenaan dengan trading platform, kalau beliau menggunakan trade saham global, sebab kita tahu saham-saham global ni mungkin dia menggunakan trading platform di luar sana, seperti Tastywork dan Saxo, adakah ia dibolehkan patuh syariah? Macam mana kita nak tahu Ustaz? Okey, jadi saya cadangkan kalau kita boleh guna M-Invest punya untuk foreign trading dan ada kepatuhan syariah, M-Invest boleh checkkan sekali, itu adalah yang terbaguslah. Tapi maknanya katalah kita nak gunakan Saxo, jadi saya tak berapa galakkan kerana
kerana kita Saxo ni bank. Dia bank konvensional so jadi dia akan guna kita punya duit dalam akaun tu untuk kepada apa-apa kelebihan bank konvensional tersebut lah. Jadi kalau kita guna platform trading yang bukan bank, contohnya macam saya guna TradeStation. Kalau Tastywork ni saya pun tak tahu sangat, tapi kalau dia bukan bank, it's better for you to use Tastywork as compared to Saxo lah. Cuma Saxo ada kelebihan dia. Kelebihan dia kita punya duit masuk dengan keluar tu sangat cepat sebab dia bank. Kan, tapi kalau TradeStation ni yang lain-lain ni lambat sikit, dia ada 2-3 hari macam itulah ataupun tengoklah. Dan Saxo nak kata murah sangat pun dia taklah murah sangat. Dia $5, kemudian dia punya data tak real time. Kalau nak real time kena bayar $7 sebulan. Jadi tak adalah murah sangat. Ada yang bagi free. Kan? Jadi kita kena banyak compare sikit jadi kalau short put tadi tu dia adalah put option lah kan. No option saya dah sebutkan tadi, kita jangan terlibat lah. Wallahualam. Itu adalah soalan nombor 2 daripada Encik Amirul, iaitu menggunakan app. Tak kisahlah menggunakan app pun sama jugalah kan Ustaz, dia punya hukum dia dari segi short put tadi tu. Yes, betul. Baik. Saya rasa itu sajalah masa kita dan soalan kami pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana berkongsi pelbagai jenis ilmu yang bermanfaat tentang pasaran saham, tentang fundamental technical analysis dan juga platform Ustaz yang menyeluruhlah untuk dari segi screening metodologi untuk kita orang Islam. Kita nak pastikan kita punya investment kita patuh syariah dan membawa berkat bukan saja dekat dunia tapi juga dekat akhirat, insya-Allah. Okey, dan dengan itu saya rasa kita boleh habiskanlah. Untuk siapa-siapa yang berminat untuk membuka saham membuka trading platform di M Investment Bank untuk belajar trading saham, boleh kontak saya. Saya ada berikan QR code di bahagian chat. Dan itu sajalah sesi kita pada malam ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa pada sesi-sesi yang akan datang lagi. Dan sebagai klien di Investment Bank, anda juga akan mendapat jemputan di sesi-sesi. Mungkin kita akan berjumpa Dr. Zahruddin lagi insya-Allah pada masa akan datang. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sudi meluangkan masa mendengar perkongsian daripada penceramah jemputan kita hari ini. Alhamdulillah, dan kita habiskan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.